cikgu akan kongsikan bagaimana pelaksanaan kajian kes tingkatan 1. Kamu lihat bahagian perancangan. Nih, perancangan. Untuk video kali ini, cikgu akan kongsikan bagaimana membuat perancangan. Yang ini kemudian untuk next video. Untuk video ni perancangan 3 markah. Dalam video ni nanti cikgu akan ajar bagaimana buat tajuk tugasan, jadual kerja, objektif kajian dan kaedah kajian. Ini adalah kulit hadapan, bukan kulit manusia, kulit hadapan folio kamu, kajian kes kamu. Apa yang penting kamu tulis kajian kes 2020 tingkatan 1. Tulis biji macam ni. Okey. Dan yang paling penting tajuk tugasan. Untuk tingkatan 1, tajuk tugasan kamu kalau berdasarkan soalan tugasan ni, tajuk yang sesuai adalah sistem demokrasi di Athens. Okey, tulis ini, sistem demokrasi di Athens. Seterusnya, tulis nama Ali bin Abu. Tulislah nama kamu sendiri, jangan tulis yang ni ya. Yang ni contoh sahaja. Okey, contoh sahaja. Tulis nama kelas. Kalau kamu 1 melo, tulis 1 melo. Kalau 1 teratai, tulis 1 teratai. Kalau 1 orkid, tulis 1 orkid. Dan nombor IC. Seterusnya, nama guru. Pastikan betul lah ejaan. Ruangan untuk tanda tangan dan markah. Kajian kes markah penuh adalah 50 markah. Okey. Tengok, ini adalah hadapan, di depan kajian kes. Okey. Seterusnya, kamu tulis perancangan. Okey, perancangan. Tajuk 1.1 tajuk kamu buat macam ni, Tulis sistem demokrasi di Athens. Tajuk ni sama dengan tajuk tugasan di bahagian depan ni tadi. Okey, sama dengan tajuk tugasan di bahagian depan. Sambung lagi. Seterusnya, apa yang perlu kamu buat? Kamu tulis 1.2 jadual kerja ataupun senarai semak. Kamu buat jadual seperti ini, Okey. Bila cikgu edarkan kertas tugasan dengan kamu, kertas soalan tugasan. Setiap kelas tak sama tarikh. Kalau 1 melo lain, 1 teratai lain. Contoh yang ini 6/10 mendapat edaran kertas soalan tugasan kajian kes sejarah daripada guru mata pelajaran sejarah iaitu Cikgu Hamiza. Okey. Tulis lagi mendengar taklimat tentang pelaksanaan kajian kes saja. 10/10 contohnya hari ini. Kamu menonton video Cikgu Hamiza ni berkaitan dengan pelaksanaan kajian kes. Boleh tulis dekat sini. Kamu menonton video kajian kes sejarah. Apa yang kamu buat dalam video tu? Belajar membuat tajuk tugasan. Ini terutamanya kelas 1 melo ni. Buat objektif kajian. Membuat jadual kerja dan kaedah kajian. Untuk video kali ni berkaitan dengan semua ni. Okey, seterusnya 11/10. Ini esok. Ini contoh Andai kata kamu pinjam buku Sistem Demokrasi di Pustaka Miri contoh sebagai sumber rujukan. Untuk jadual kerja ni, kamu akan sentiasa isi setiap kali kamu sambung buat kajian kes. Tengok, kalau boleh bagi ruang yang banyak sikit sehingga
kajian kes kamu selesai. Kamu tengok dekat sini. Panduan calon tadi, panduan kepada calon. Tengok. Proses terakhir sekali adalah membuat sumber rujukan. Sehingga di sini bila kamu buat rujukan ni nanti, ini last langkah yang terakhir ini. Bila kamu buat lengkapkan laporan akhir, masa tu kamu buat dekat sini jadual kerja ni. Faham? Jelas? Tak faham nanti boleh message cikgu personal lah. Okey, seterusnya objektif kajian. Untuk kajian kes saya guna semua mesti ditulis guna tangan. Tak boleh type Cikgu nak semua pelajar tulis guna tangan. Untuk objektif kajian yang ini cikgu dah siap tulis awal-awal dah. Mana cikgu dapat objektif kajian ni? Dari soalan tugasan. Di sini. Kalau kamu perhatikan isi kandungan ni dari A sampai G, dari A sampai G, bukan semua boleh dijadikan sebagai objektif kajian. Yang sesuai dijadikan objektif kajian adalah A sampai E. Okey? A sampai E. Tapi ayat tu kena ubahlah. Ingat kata kunci objektif yang cikgu ajar. Kalau macam A ni kurang sesuai lah, kena tambah lagi ayat. Contoh yang cikgu buat ni. Objektif kajian yang pertama menerangkan pengenalan sistem demokrasi. Yang kedua, menjelaskan sistem pemerintahan tamadun Yunani sebelum pengenalan sistem demokrasi. Dua. Yang ketiga, menerangkan perkembangan sistem demokrasi di Athens. Yang keempat, menganalisis ciri-ciri sistem demokrasi di Athens. Dan last sekali yang kelima, objektif yang kelima, menjelaskan cadangan langkah-langkah untuk membentuk masyarakat Malaysia yang harmoni dan sejahtera. Semua objektif ni ada di sini. Ada di sini. Jangan letak F dengan G sebagai objektif kajian. Ulang lagi sekali ni. F dengan G ni bukan objektif kajian. A sampai E adalah objektif kajian. Okey? Ini yang terakhir. Kaedah kajian. Untuk kaedah kajian, sekurang-kurangnya cikgu nak 4. Okey? Ini cikgu dah siap tulis dah. Sekurang-kurangnya 4. Dalam kelas hari tu ada yang bertanya dengan cikgu, bagus Untuk kajian kes kali ni, boleh tak letak kaedah temu bual? Bagus soalan tu. Boleh tak letak kaedah temu bual? Boleh kalau berkaitan dengan soalan tugasan. Tapi untuk soalan tugasan ini, kali ini tak perlu kaedah temu bual. Kurang sesuai. Okey? Jadi kamu ikut kaedah kajian yang cikgu tulis di sini. Ini yang sesuai. Okey? Yang pertama, kaedah mendengar taklimat. Kamu boleh tulis dekat situ. Saya mendengar taklimat daripada guru mata pelajaran sejarah iaitu Cikgu Hamiza dan terus merancang perancangan yang rapi untuk merangka isi dalam menyiapkan laporan yang terperinci tentang kajian kes yang berkaitan dengan sistem demokrasi di Athens. Cukup. Itu sahaja untuk kaedah mendengar taklimat. Seterusnya kaedah penyelidikan laman web. Jadi
kamu tulis dekat situ. Saya telah menggunakan kemudahan teknologi maklumat dan komunikasi bagi menjalankan penyelidikan dengan melayari internet untuk mencari laman-laman web yang berkaitan dengan kajian saya secara terperinci. Antara contoh laman web yang telah saya layari ialah talian. Talian ni dalam bahasa Melayu. Kalau bahasa Inggeris, link. Ini talian. Ini contoh yang cikgu tulis warna merah ni adalah contoh. Tak semestinya kamu kena ikut yang ini. Tak semestinya kena ikut yang ini. Nanti kamu Google, kamu type sistem demokrasi. Kamu pilihlah mana-mana link yang sesuai. Bagaimana nak dapat link ni? Nampak tak? Okey, yang ni salin di sini. Nampak tak? Salin di bahagian ini. Okey. Tidak semestinya dari Wikipedia. Kamu boleh cari link lain. Seterusnya, tarik kamu mengakses link tersebut. Contoh, kalau malam ni tadi cikgu klik 10 hari bulan 10 hari ni pukul 10 malam. Contoh judul laman web. Contohnya apa itu sistem demokrasi. Judul ni tajuk web tu. Dekat sini ni kamu boleh letak demokrasi sahaja. Demokrasi sahaja. Faham? Okey. Sambung balik. Seterusnya kamu tulis kaedah analisis dokumen. Untuk kaedah analisis dokumen, kamu boleh tulis di situ. Saya telah menganalisis dokumen dengan menggunakan buku yang bertajuk. Contoh buku. Okey. Di sini cikgu sediakan dua buku. Contoh buku teks. Semua ada buku teks kan? Buku teks ni adalah rujukan utama kamu. Okey, contoh kita guna buku teks. Okey, tengok balik. Kamu tulis tajuk buku teks tu, buku teks sejarah tingkatan 1 KSSM. Tulis KSSM. Okey. Pada muka surat berapa? 120 hingga 123. Dalam buku tersebut, saya telah memperoleh pelbagai maklumat tentang sistem demokrasi di Athens. Pastikan kamu rujuk buku yang kamu pinjam ni berkaitan dengan tajuk kajian kes kamu. Pastikan ada kaitan dengan tajuk kajian kes kamu. Okey, kaedah last sekali. Tengok kaedah last sekali. Kaedah penyelidikan perpustakaan sekolah. Kita ada perpustakaan sekolah. Kamu boleh pinjam buku dekat situ. Kamu boleh tulis, saya turut mengunjungi perpustakaan yang terdapat di sekolah bagi mengumpulkan sumber seperti buku ilmiah yang bertajuk Wow Grafik. Ini contoh. Tengok ni buku ni. Buku Wow Grafik. Ini buku Wow Grafik yang berkaitan dengan sejarah, yang berkaitan dengan kajian kes. Ngomong lagi, tengok. Wow Grafik PT3 sejarah tingkatan 1, 2 dan 3. Saya juga meminjam beberapa buah buku bagi menambahkan maklumat dan rujukan kajian saya. Andai kata kamu nak pinjam lagi buku yang berkaitan dengan sistem demokrasi di Athens, dipersilakan. Lagi banyak rujukan, lagi bagus. Okey, itu sahaja video kali ini. Diharap semua faham.